Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kembali saya dalam satu lagi live pada malam ini. Jika audio dia jelas, bolehlah bantu maklumkan saya ya. Jadi hari ini saya nak komen, atau dalam live ni saya nak komen berhubung dengan ura-ura Muhyiddin akan disoal dan mungkin ditangkap esok. Okey, ada orang minta saya komen lah. Okey, sebenarnya sebelum saya mulakan, saya nak beritahu, saya tidak ingin komen secara spesifik isu Muhyiddin. Sama ada Muhyiddin akan ditangkap ke, disiasat ke. Secara spesifik, saya tidak ingin membuat ramalan atau spekulasi lebih daripada apa yang sudah dilakukan oleh media-media tertentu. Pendek kata, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang saya boleh ubah atau apa-apa, atau saya mempunyai apa-apa komen yang berbeza daripada apa yang telah dilontarkan oleh ramai pihak. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah ada hikmah di sebalik segala apa yang berlaku di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Kerana Anwar sedang mudaratkan diri dia sendiri dan kerajaan dia sendiri yang tidak dijangka bertahan lama lagi. Okey. Sebenarnya strategi yang saya lihatlah, dan saya kira ramai lihat Anwar sedang guna pakai, adalah pada pendapat saya untuk mengalihkan perhatian daripada kegagalan kerajaan dia. Okey. Kalau nak kata nepotisme, kata nak perang nepotisme secara terbuka diumumkan oleh Anwar ya, dengan lampu hijau kepada semua menteri untuk lantik ahli keluarga, malah Anwar sendiri telah lantik anak dia. Dia cuba menipu, memperdaya, mengaburi mata rakyat, kononnya tidak, anak dia akan bantu pantau ataupun mengurangkan ketirisan dan salah guna dan sebagainya, sedangkan nepotisme pada asasnya menghalang atau melarang pelantikan ahli-ahli keluarga dalam jawatan-jawatan besar ni, disebabkan lebih mudah berlaku ketirisan, lebih mudah berlaku salah guna kuasa, kerana ahli keluarga bukan hanya boleh bantu selindungi salah guna kuasa ni, mereka boleh menyebabkan tekanan di kalangan individu-individu lain di dalam sesuatu pentadbiran. Okey. Kemudian Anwar kata nak perang rasuah, banyak diceritanya perang rasuah, banyak siasatan dilakukan atas hanya ya syak sahaja. Ya. Dan ianya diwar-warkan dengan hebat oleh Anwar. Hari-hari Anwar bercakap berkenaan dengan rasuah, sedangkan Anwar melakukan perkara yang paling bodoh, iaitu melantik seorang timbalan Perdana Menteri, jawatan kedua tertinggi dalam kerajaan, melibatkan seorang yang ada 47 pertuduhan jenayah. Banyak daripada pertuduhan ini melibatkan rasuah. Ya, jadi dia cuba alihkan perhatian. Okey. So ada 30 NPBN, 29 tidak ada kes jenayah, tapi Anwar lantik seorang tu sebagai timbalan Perdana Menteri yang ada 47 pertuduhan jenayah. Jadi Anwar secara terbuka cakap lain buat lain. Secara terbuka. Okey. Dan secara am di luar sana orang tidak percaya dengan Anwar atas faktor-faktor ini, selain daripada faktor-faktor lain yang tidak saya namakan tadi. Ya. Dan apabila Anwar meneruskan agenda dia, bercakap berkenaan dengan rasuah, bercakap mencetuskan siasatan-siasatan yang tidak berpaksi kepada kebenaran atau suatu tuduhan yang konkret, hanya kepada syak atau dakwaan sahaja, sebenarnya ianya sedang memakan diri. Dan ini kita boleh lihat di media sosial, kita boleh lihat bila kita keluar sana cakap dengan sesiapa, anda boleh tanya. Orang bukan bodoh, orang nampak. Jadi kalau strategi Anwar adalah untuk mengalihkan, kalaulah strategi dia adalah untuk mengalihkan perhatian orang daripada kepincangan kerajaan dia sendiri, strategi ini sedang gagal, ya, segagal-gagalnya.
Kalau strategi Anwar adalah untuk menunjukkan kepada orang bahawa dia adalah seorang yang tegar menentang rasuah, ianya tidak berjaya. Kalau strategi Anwar adalah untuk mengalihkan perhatian daripada kegagalan kerajaan dia untuk menangani isu kos sara hidup, isu telur, isu ayam, isu harga minyak, isu ekonomi yang tidak mampu diselesai atau ditangani oleh kementerian terbabit dan sebagainya, ianya tidak berjaya. Apa yang Anwar berjaya lakukan adalah untuk menolak orang Melayu Islam menghala ke satu bumbung penyatuan yang luar biasa, dan penyatuan ini adalah penyatuan menentang kerajaan. Negara sudah dipolarisasikan pada PRU 15 di mana hampir kesemua China dengan India berada dengan kerajaan, dan majoriti Melayu pada selepas PRU 15 pada masa itu dijangkakan lebih 85% berada di belah pembangkang. Tetapi selepas PRU 15, lebih ramai Melayu Islam telah meluat dengan PH, dengan UMNO, dan berdasarkan maklumat, kajian-kajian dan sebagainya, dijangka kini lebih daripada 91% Melayu Islam kini tidak bersama UMNO atau PH. Okey. Sebab kena kencing dengan Zahid, bila Zahid berdamping dengan Anwar di AP, Zahid menipu Agong kononnya 30 MPBN sokong Anwar. Jadi Anwar jadi PM atas tipu muslihat Zahid, ya, pada ketika Zahid menghadap Agong. Okey. Dan kemudian bagaimana PH telah kencing penyokong mereka, malah dijangka ada 15%, atau saya rasa mungkin 10 hingga 15% penyokong PH dari kalangan China dengan India pun sudah marah, begitu marah. Okey. Jadi benda ni sebenarnya backfire kepada Anwar. Jadi apa yang sebenarnya Anwar sedang lakukan, hikmah dia di sini adalah penyatuan Melayu Islam sedang dibantu secara tidak disedari oleh Anwar. Kerana Anwar tidak ada penasihat yang baik. Berdasarkan sumber-sumber saya, Anwar ni ada satu kelemahan, iaitu bila orang terlalu cerdik atau pandai ataupun berwibawa di dalam PKR, dia mungkin rasa tergugat dan orang tu diketepikan. Mungkin ini sebabnya penasihat-penasihat di sekitar Anwar ni tidak begitu hebat. Jadi Anwar telah menerima nasihat yang salah, dan sebenarnya disebabkan Anwar sekarang Melayu Islam makin bersatu menentang kerajaan, ya, dah makin meluat. Ini adalah gelombang penyatuan yang terbesar. Ditambah pula dengan inisiatif-inisiatif seperti Tan Sri Anwar Musa di belah luar kerajaan, ya, yang menubuhkan Muafakat Nasional dengan Tun yang menerajui GTA dan telah melakukan usaha-usaha penyatuan parti-parti kecil yang bertunjangkan kepimpinan Islam di bawah GTA. Semuanya menjurus kepada penyatuan Melayu Islam. Jadi sebenarnya benda ni akan makan diri Anwar dan akan makan diri PH, dan sedang memakan UMNO. UMNO tidak ada harapan lagi, tidak mungkin boleh bangkit lagi. Ya. So, apabila saya dengar Muhyiddin mungkin ditangkap atau didakwa, saya tidak ingin komen, ya. Nanti tersalah tafsir. Saya tidak kira is Muhyiddin ke, atau esok dia pernah heret Tun ke, atau esok dia pernah heret Hadi ke, dia pernah heret siapa sahaja. Apa jua yang dilakukan oleh Anwar sedang memarahkan Melayu Islam dan membesarkan lagi gelombang penyatuan. Ditambah pula dengan kenyataan-kenyataan yang bersempadankan perkauman atau Islamofobia oleh orang-orang seperti Ramasamy, Kit Siang, dan terkini saya baca Kit Siang ada cadangkan Perdana Menteri bukan Melayu. Jadi bila keluar daripada mulut DAP ni asyik benda yang mencabar kedudukan Melayu ataupun menimbulkan suasana Islamofobia. Benda-benda lain yang tidak melibatkan Melayu, contohnya diskriminasi bukan Melayu terhadap Melayu di dalam sektor swasta, benda tu mereka tidak akan sentuh. Semua ini menyumbang, ya. Jadi ianya sedang memakan diri Anwar. Okay. So Anwar tidak sedar benda ni.
Sepatutnya kerajaan pimpinan Anwar menumpu kepada meyakinkan pelabur, meyakinkan rakyat bahawa rancangan-rancangan telah atau sedang dirangka berhubung penyelesaian terhadap ekonomi jangka pendek, sederhana dan panjang. Malangnya mungkin disebabkan nasihat yang silap, Anwar merasakan asalkan dia membuat tangkapan atau dia membuat dakwaan atau sentiasa bercerita dengan rasuah, dia boleh membeli atau menaruh kepercayaan daripada orang Melayu Islam. Ini silap. Malah orang Melayu Islam telah lihat pada PRU 15, ya, bahawa bila terlalu sedikit keluar mengundi sekalipun, Perikatan Nasional yang melibatkan PAS telah menang 74 kerusi secara total. Ya. Bayangkan kalau lebih 90% Melayu Islam keluar mengundi pada ketika itu. Jadi ini telah membuka mata masyarakat Melayu Islam. Jadi saya kira pilihan raya umum ke-15 yang lepas adalah kali pertama dan kali terakhir Anwar mungkin akan merasai kuasa sebagai Perdana Menteri, dan kali terakhir DAP akan berkuasa. Selepas ini tak tahulah bila, ya, era pentadbiran DAP PKR akan berakhir. Ya, saya tak tahu bila, saya tak nak ramalkan bila, dan itulah kali terakhir kita akan melihat era ini. Perpecahan antara bukan Melayu dengan Melayu akan berkekalan untuk satu tempoh masa yang lama, tetapi paksi kuasa akan beralih kepada Melayu Islam, dan selagi pihak-pihak di luar kerajaan tidak bertelagah antara sesama mereka, ya, selagi itulah DAP boleh kuburkan hasrat mereka untuk kembali berkuasa, dan begitu juga PKR. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.